ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Panggil Jumat. Dia panggil Jumat. Jadi satu masa Nabi SAW itu sahabat menebang pokok kurma, kemudian dia belah tengah-tengah tu dan ambil dia punya puluh tengah dia yang putih tu atas kepala tu, dia panggil umbuk. Umbuk kelapa kita, orang Terengganu panggil umbuk, sini panggil apa tak tahulah. Sambil itu Nabi SAW makan. Di sebelah dia Abdullah bin Umar. Dia pun bertanya soalan. Ada sejenis pokok, kata Nabi SAW. Ianya bagaikan batang tubuh seorang mukminin. Bagai seorang mukmin. Kesemuanya bermanfaat. Apakah pokok itu? Sambil Nabi makan, sambil bertanya soalan. Hadis ni nak beritahu banyak dia punya calculation dia tu. Jadi Ibnu Umar kata, aku dapat agak bahawa pokok ini ialah pokok tamar. Pasal apa? Pasal dia tengok Nabi makan pokok tamar tu, umbuk dia tu. Tapi aku malu untuk nak memberi jawapan. Pasal di sebelah Nabi ni ada orang tua-tua. Ayah dia pun ada masa tu. Abu Bakar ada. Jadi tokalah anak kecil nak pergi sapuk perbualan orang tua. Jadi Abdullah bin Umar pun diam. Dia tahu. Dia boleh agak bahawa tengok. Ni orang tua hebat-hebat ni. Ada budak kecil. Tapi budak kecil dapat menangkap apa yang dikehendaki oleh soalan Nabi SAW itu. Hak ni kata pokok durian lah, hak ni kata pokok manggis lah, hak ni kata pokok duku macam-macam. Nabi SAW kata tak, semua jawapan kamu tak betul. Maka akhir Nabi SAW kata, kalau gitu ya Rasulullah, apakah pokoknya itu? Maka Nabi SAW sebut an-nakhlah. Dia makan. Nakhlah tu pokok kurma lah. Nakhlah. Pokok kurma. Dia makan. Jadi, Nabi makan. Dah tunjuk. Dah jawapan dia tu. Maknanya, secara kata orang hing ni dah ada di tangan dia tu. Tapi dia nampak yang jauh. Sebab tu Nabi Imam Bukhari sebut itu, beritahu sebut di sini apa dia mengajar sambil bersoal. Mana memberi ilmu dengan buka soalan. Ilmu lah tu nak bagi tu. Satu. Sebab tu kata Ibnu Umar, dia sebab dia riwayat hadis ni. Aku dah agak dah. Pokoknya pokok nakhlah. Lalu aku pun beritahu kepada ayah. Ayah dia lah. Ayah. Masa Nabi tanya tadi, saya tahu dah jawapan dia. Kata saya nama, dah berapa mudak khabar? Masa tu cakap Terengganu bakal lima. Harus cakap Terengganu masa tu. Kejap. Dah berapa mudak khabar? Malu ya, semua orang besar. Mu ni satu hal. Kalau dah Nabi tanya tu, jawab je lah. Mana tahu nanti Nabi beri apa-apa berdoa ke apa benda kelebihan. Ayah dia. Punyalah marah. Duduk dalam majlis. Bila dah tanya lagu tu, tak nak malu. Budak kan. Mana nanti orang kata kurang ajar pula. Lakah kepala orang tua. Tapi kan rugi. Duduk. Muhammad tak ada Nabi berdoa sebagainya. Masa tu lah. Tapi tengok. Sebab itu, kaedah pendidikan ni, kaedah pembelajaran. Hari ni orang mengumpul kaedah-kaedah yang banyak. Kaedah tu, kaedah bersoal, kaedah kuis. Islam lama dah buat benda tu. Salah satu Nabi SAW tu aja, tok guru besar dalam pendidikan ni, Nabi SAW lah. Dan nak tahu, baca kita hadis kita kan jumpa. Salah satu, bertanya kuis. Betul tak? Budak-budak suka sangat lah. Siapa betul jawapan, rasuah. Apa dia? Coklat. Dulu-dulu saya buka tadikan dulu suka sangat. Saya suruh guru saya rasuah budak-budak. Bila pergi khusus, kena marah di pegawai-pegawai puhang khusus. Jangan bagi rasuah budak-budak. Awak kecil-kecil ajar budak rasuah dah. Kena atas kepala saya. Sebab saya yang suruh beli coklat 3 buah. Sebab kita nak suruh budak-budak dengan cakap kita. Kita pun beri coklat. Rupanya tak boleh. Salah. Kawak tulislah bintang. Tu penting dia beli kertas bintang tu. Pihak tu sudah lah. Jangan beri coklat. Esok pada esok pergi sekolah nak coklat. Tak beri, dia tak buat kerja. Awak rasuah dia. Tak. Kecil-kecil aja rasuah dah. Kena marah dia. Yang tak pendidikan dia kan marah pada muka. Kaedah yang salah rupanya. Jangan rasuah ni. Macam kita kecil-kecil dulu lah. Pergi kedai, upah 2 sen. Minta dengan mak bapak kita. 2 sen.
Time mak ayah kita ada duit, bagilah. Time tak ada, ambil batang kayu banding. Ni tak 2%. Kita suruh beli gula kat dia juga yang nak minum air apa semua. Beli juga. Beli terpaksa. Jadi, inilah contohnya. Jadi, ditimbulkan soalan-soalan. Quran ada tak macam ni? Quran pun banyak. Buat persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan supaya kita mikir. Kita fikir. Dalam Quran pun banyak. Ini kaedah. Sebab tu Imam Bukhari, dia mahir Quran ni. Dia mahir uslub atau gaya bahasa Quran. Jadi dia ambil gaya bahasa Quran. Dia letak dalam kitab dia. Sebab tu kitab dia ni memang dipuji ulama selepasnya sehingga sampai bila-bila lah. Orang kitab yang paling terbaik di dunia ni, semua orang cakap kitab Sahih Bukhari. Walaupun orang buat kitab the best. Walaupun kitab tu orang panggil La Tahzan tu, kitab hebat sekali lah tak? Don't be sad tu. Jangan sedih tu. Katanya dia panggil apa benda kitab tu paling laku sekali lah tak? Sahih Bukhari berapa puluh ribu juta bilion dah kena cetak kitab dia tu. Dalam berbagai bahasa. Kitab Bukhari lebih dulu lagi dicetak. Tapi royalty berapa bayar? Orang bayar royalty ke Imam Bukhari? Tak ada selesai habuk pun belajar royalty Imam Bukhari. Dia pun tak nak. Dia sekarang sedang menuai royalty daripada Tuhan. Learning dia duk bergalak dengan bidadari dah juga dia. Tengok Imam Bukhari. Ikhlas dia tu, kitab dia tu umpama lampu jalan lah. Sepanjang jalan tu ada lampu, itulah kitab dia. Syiah cuba nak merosakkan Sahih Bukhari, tapi tak dapat. Syiah cuba nak merosakkan kitab Sahih Bukhari, tak dapat. Allah Ta'ala pelera. Walaupun adalah beberapa hadis yang dipertikaikan, yang dikritik oleh ulama, tapi tak sebilangan. Ada satu dua manusia. Sudah tentu ada kesilapan, ada teknikal dan sebagainya. Itu dia. Jadi kata demikian juga dalam Sahih Bukhari terdapat pengulangan matan hadis teks. Hadis matan yang sama. Hadis yang sama berulang-ulang. Apa tujuan? Tujuan tadi kerana apa? Kerana fatwa yang berbeza. Okey, kata tadi hadis tadi tak. Hadis berkaitan dengan misal kata asyratus saah. Tanda-tanda kiamat. Min asyratis saah ay yuqbadul ilm wa yushrabul khamr wa yazharuz zina. Di antara tanda-tanda kiamat itu ialah ilmu itu dicabut daripada dada manusia. Wa yushrabul khamr, arak itu diminum. Wa yazharuz zina, dan zina itu berleluasa. Mula-mula tak dalam bab mana? Dalam kitabul ilm, mula-mula bab ilm. Mengapa tak kita sebab ilmu itu dicabut. Sebab tu Imam Bukhari letak tajuk al-ilm yuqbad. Ilmu itu dicabut pada hari kiamat. Artinya menjelang kiamat, ilmu agama ini hilang. Ilmu agama itu hilang. Bahkan Al-Quran akan dihilangkan daripada dada manusia. Hatta tulisan sudah dalam mashaf pun akan hilang. Jadi kalau nak baca Quran, bacalah sementara kita nampak tulisan di mashaf ni. Ibn Taymiyah rahimahullah menafsirkan hadis Nabi SAW itu, bahawa Quran ini akan dicabut daripada dada-dada manusia, dia akan dihilangkan di mashaf. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, yakni hatta satu huruf pun tidak akan ada dalam mashaf pada masa itu. Buka pagi esok, kertas kosong. Dan ini berlaku hampir-hampir sangat nak kiamat. Mungkin dalam seminggu, dalam sebulan, 2 bulan nak kiamat. Dari saat itu, tidak ada lagi orang-orang menyebut kalimah Allah, Allah, Allah. Tak ada lagi. Ini semua boleh tengok dalam kitab Asyratus Sa'ah oleh Yusuf Abdullah Al-Wabil. Sepatutnya saya mengajar di surau Danau Kota malam ni, buku kitab tu. Boleh beli kitab tu dalam bahasa Melayu. Dia panggil Kebangkitan Kiamat. Beli buku ni, baca sendiri pun tak apa, mudah faham. Dalam tu ada hadis tu menunjuk di situ. Dan hadis yang sama, dia letak juga dalam kitab kiamat. Dalam kitab hadis tadi, dibawa juga dalam kitab kiamat. Tapi, masa tu bukan cerita bab ilmu lah. Cerita bab tanda-tanda kiamat pula. Jadi, itu maksud berulang-ulang itu. Itu maksud berulang-ulangnya. Satu,
Kerana masalah dia punya kesimpulan. Yang kedua, kerana untuk nak memperlihatkan bahawa hadis yang sama itu diriwayatkan oleh orang yang berbagai. Mungkin hadis ni orang Selangor pun ada riwayat. Orang Negeri Sembilan pun ada riwayat. Orang Johor pun ada riwayat hadis ni. Nak khabar, nak memberitahu pada kita berapa ramai lagi ulama-ulama hadis yang bincang ataupun yang menghafal hadis ni. Jadi di situ diberi ilmu kita yang lain, iaitu apa dia? Iaitulah memperkenalkan kepada kita nama-nama ulama-ulama lain yang mungkin berbeza tempat. Itu dia. Matang sama je, dia punya teks tu sama je, tapi nama berbeza. Itu dia. Jadi pengulangan ini mempunyai maksud. Antara lain ialah supaya hadis itu tidak termasuk dalam bahagian hadis gharib. Ada yang lain. Pertama, apabila benda itu diulang acak kali, maka ini menunjukkan bahawa hadis ini bukanlah hadis diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikit. Tak banyak. Jangan orang menyangka bahawa hadis ni diriwayat oleh orang ni. Tak, sebenarnya ramai. Itu satu. Sementara misalnya beliau membawa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, kemudian didatangkan hadis yang sama menerusi sahabat yang lain. Contohnya nak memperkenalkan sahabat. Ini nak beritahu bahawa sebenarnya ada 5 sahabat yang bercakap benda yang sama. Dan dia punya sahabat ni pula mempunyai jalur, dia punya anak murid yang lain. Ini nak kabarnya bahawa banyak sahabat yang bercakap benda ni. Dan automatik bila sahabat bercakap benda tu menjadi fatwa dia. Menjadi pegangan dia. Automatik dipanggil, ini yang panggil jumhur sahabat. Itu penting tu. Kalau seorang yang cakap, orang lain diam. Apa pasal? Jadi kita agak-agak tembok dalam kita pun hari ni pun gitu juga. Tak. Saya kata kita dalam satu organisasi. Tiba-tiba GCA bercakap beri satu keputusan. Ni awak bincang tak dengan orang lain ni? Tahu? Saya seorang ni. Tak boleh gitu. Kena tanya lagi orang lain. Nampak tak? Kita sendiri pun takkan boleh buat satu keputusan gitu. Artinya kalau keputusan ramai, okeylah, solid lah tu. Boleh pakai lah. Itu pentingnya. Yang kedua, hadis mempunyai berbagai maksud. Diulang-ulang tu, artinya Imam Bukhari nak beritahu bahawa maksud hadis itu banyak, bukan satu je. Itu dia. Oleh sebab itulah setelah dibawa hadis itu dalam satu bab, kemudian dia masukkan pula dalam bab yang lain dengan sanad yang lain pula, macam saya bincang tadi lah. Masalah tanda-tanda kiamat tadi. Tadi Imam Bukhari letak dalam bab ilmu pasal apa? Pasal ilmu itu akan hilang. Kemudian cerita buat masalah kiamat, tanda-tanda kiamat. Ni tak tanda kiamat pula. Kemudian nak beritahu pula bahawa di antara tanda kiamat tu banyak berzina, minum arak. Itu dia. Yang ketiga, hadis itu sukar ditentukan sama ada mauquf atau marfu' dan tidak ketahui mana yang rajih, bukan rajah, rajih. Kadang-kadang Imam Bukhari pun tak begitu pasti. Sama ada hadis ini hanya kata-kata sahabat atau sahabat ini mendengar pada Nabi terus. Jadi dia tak pasti benda tu. Jadi dia bawa di berbagai tempat dengan sanad-sanad yang berbagai. Itu dia. Yang keseterusnya, ia mempunyai sanad yang berlainan dari segi panjang atau pendek, sedangkan kedua sanad adalah sahih. Kadang-kadang satu hadis ini mempunyai jalur sanad dia, ada yang pendek, ada yang panjang. Artinya sampai ke Bukhari, sanad A ni adalah 5 orang. Daripada yang jalan lain tu sampai Bukhari ada 7 orang. Walaupun panjang atau ramai atau sikit bilangan periwayat hadis ni, tapi nak penting nak khabar sahih. Hak pendek pun sahih, hak panjang pun sahih. Itu dia. Jadi sebenarnya banyak lagi, bukan 4 ni, banyak lagi sebenarnya. Dia punya orang ambil kesimpulan mengapa Imam Bukhari buat begini. Mengapa Imam Bukhari buat begini? Ada sebab banyak. Yang paling penting sekali ialah kerana satu hadis tu sampai ke 5 tempat dia letak. Menunjukkan ada 5 fatwa dia keluarkan pada hadis tu. 5 tempat, 5 fatwa. 5 pandangan dia berkaitan dengan satu-satu hadis. Sebab tu saya katakan tadi, bayangkan 3,400 lebih hadis, 3,450 ilmu yang diberi kita, tak capur lagi
Dengan hak yang kata-kata sahabat, kata-kata tabi tidak campur lagi tu. Hak tu hak dia saja buat. Artinya sekurang-kurangnya 4,000 ilmu lah. Habis je kitab Sahih Bukhari ni, siapa-siapa yang habis, maka kurang-kurang ada 4,000 ilmu dia dapat daripada kitab tu. 4,000 ilmu ni sikit je. Lebih pada Pak Mufti lagi dah. Okey. Habis itu. Kemudian dia kata syarat penerimaan Imam Bukhari. Apa maksud syarat? Ini bukan syarat sah sembahyang ni. Imam Bukhari menetapkan satu stand bahawa aku nak susun hadis ni jangan keluar daripada formula ini. Jangan keluar daripada mekanisme ini. Ya, jadi dia bikin satu mekanisme, maka dia jangan keluar daripada sini. Apakah dia itu? Jadi dari kajian yang dia bukan dia yang kata, tapi ulama akhir zaman datang bila meneliti, rupa-rupanya mereka dapat kesan hadis itu menunjukkan bahawa Imam Bukhari rupanya mensyaratkan bahawa hadis yang terdapat dalam sahihnya mestilah diriwayatkan oleh perawi yang kepercayaan. Itu satu. Mesti siqah. Artinya orang ini dipercayai akan kejujuran dan amanahnya. Bukan nifak, bukan hipokrit. Bukan. Dia memang kepercayaan. Semua ulama dalam kapur, dalam seluruh dunia kata dia bagus. Dia ambil, baru dia ambil orang ni. Kadang-kadang kata ada orang condemn, dia ni memang tak jadi. Kalau ulama-ulama besar condemn, jangan ambil. Lagilah dia tak ambil. Jadi dia hanya nama-nama periwayat yang ada dalam hadis dia tu hanyalah orang yang mendapat sanjungan pujian oleh majoriti ulama bertaraf dunia. Baru dia ambil. Satu. Dan sanad bagi tersebut mestilah bersambung daripada awal sehingga sampai pada sahabat yang meriwayatkan hadis itu daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, setiap antara satu sama lain tadi itu, antara murid dan guru, mesti face to face. Artinya diketahui memang dia berguru antara satu sama lain. Rasulullah sini, sahabat sini, lepas tu anak murid sahabat, lepas tu anak murid, lepas tu dia sini. Nah, contoh ni. Ni. Rasulullah sini, Rasulullah, ni Rasulullah. Sahabat, lepas tu anak murid, dan dia. Dia kena pastikan guru dia ni mesti face to face dengan dua orang ni. Walaupun dalam satu kampung dan negeri. Kalau kita, dia orang mana? Dia orang Gombak. Tak apalah, mungkin betul. Tak semesti dia walaupun duduk di Gombak, dia saling berguru antara dua ni. Tak semesti. Kadang-kadang tidak berlaku. Yang ini yang paling banyak silap dalam hadis. Menyangka bahawa mentang-mentang orang Gombak, rupa-rupanya disangka dia ni berguru. Tak. Tengok Imam Bukhari cek betul ke dia ni berguru dengan orang ni. Cek memang betul. Sejauh mana perguruan dia? Dia banyak riwayat hadis antara dia ni. Okey. Hak ni berguru, betul berguru. Hak ni yang ni sahabat, betul berguru. Sahabat sampai sini cukup dah lah. Ini tak payah dah. Maka dia pun ambil. Kita hari ni tanya dalam Facebook, dalam Facebook kita, dalam WhatsApp kita. Orang post satu benda, kita buat share lalu. Kita tak tanya, ambil mana benda ni. Kadang-kadang khabar daripada bilik sebelah. Bilik sebelah tu siapa punya? Awak tanya tak? Tak tanya. Seolah bilik sebelah dia tu Imam Bukhari dia. Lepas pada tu, mulalah mari pula yang baru ini fake, gambar fake, gambar tak betul, palsu. Baru nyesah. Ni perangai kita ngaji hadis tak betul gini ni. Kalau ikut ada tu, orang atas satu statement, kita tanya statement siapa dia yang cakap benda ni. Manusia nak menjatuhkan orang, nak menelanjangkan satu orang hari ni dengan cara mudah je. Dengan cara letak dalam WhatsApp je. Dan manusia dia pelik. WhatsApp tu seolah kitab Bukhari bagi dia. Facebook ni seolah dia tu maknanya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Maknanya memang sahih dah. Siapa kemudian pelajaran Malaysia ni terpaksa keluar satu kenyataan. Apa-apa jua yang keluar sebagainya jangan dahulu disebarkan. Tanya dulu pihak kita ni cuti. Cuti kerana disebabkan gejala apa benda ni? El Nino bunyi ni.
Maknanya Kelantan Terengganu ni dia letak pula sekian-sekian hari bulan cuti. Jadi dia WhatsApp sama dia tu, saya tak layan pun. Ni kaki jadi macam hak cuti pun ni. Kaki. Dia pun ya sungguh ni. Dia guna letterhead daripada apa nama Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia letak nama pula, nama menteri ke siapa dia pula situ. Dan ni zaman orang boleh buat. Betul tak? Gambar kepala manusia, tubuh kuda. Orang boleh buat. Ni lah zamannya. Ambil, lepas tu percaya pula, dia pasti sama-sama dia. Asalkan kena bambu. Saya tu kan tulis ya. Bagus cikgu-cikgu sekalian. Gitulah ajar anak murid. Aku nak kerja dengan kerajaan, mu kerja kerajaan. Jadi, bahaya. Sebab itulah maknanya FB dan WhatsApp ini bukan Bukhari, maksudnya bukan muttafaq alaih. Ini bukan muttafaq alaih ni, bukan. Sebab tu benda-benda macam ni tu. Kalau begitu juga hadis. Hadis. Bawa hadis. Sabda Rasulullah SAW. Lepas tu beritahu. Jadi saya ni nak layang sahabat-sahabat ni semua jadi sakit kepala kita kejar WhatsApp peribadi saat ni hadis ni. Macam mana gini Allah mu kita tanya hak gini-gini. Tak larat kita nak layang. Cuba mu tengoklah matang hadis ni, dia cakap bab benda ni. Tak masuk akal. Benda-benda yang tak masuk akal bukan hadis lah. Tak payah tanya ulama' pun tak apa. Benda-benda yang menyalahi akal yang sehat. Kalau kita nak tahu, benda yang paling mudah, nak kesan, hadis yang tidak sahih ataupun hadis palsu, yang paling mudah ialah pertama, menyalahi kita punya akal yang sehat kita. Akal yang waras, menyalahi. Rasional, menyalahi. Tak betul. Tak betul. Yang kedua, meletak fadilat kelebihan tu melampaui. Baca banyak ni, fadilat dia 10,000 kebajikan. Allah. Sembahyang orang yang berkahwin lebih baik daripada orang sembahyang fardu 70,000 kali. Sembahyang fardu. Buat 70,000 dak molek lagi. Orang hok kahwin baru lepas akad nikah sembahyang 2 rakaat lebih baik daripada orang sembahyang 7,000. Mana sabar tak ni? Tapi yang tukar baca siapa dia? Hak juga akad nikah, akad baca. Dia kata berat, habislah kita hari ni. Lepas tu sibuk nak sembahyang, dia kawan tu mari hit. Nak kabur hit kan malu. Nak sembahyang orang dia tak boleh sembahyang, cuti. Nampak tak? Nak akad nikah tu, kena baca khutbah nikah. Dalam khutbah nikah tu hadis palsu banyak dah. Ya ilah ya. Dak cerita bab haji lagi. Nak pergi haji ni, belajar hadis palsu pula. Siapa yang faman hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa yang buat haji tidak menziarahi aku, kononnya sesungguhnya telah melukai aku. Artinya tak caknalah kepada diri aku ni. Kononnya Rasulullah kata gitu. Dah benda ni ada dah kitab tabu haji. Lah ni saya tak tahulah. Buang ke tak lagi. Dalam kitab tabu haji tu, walaupun dia tabu haji, dah diharap juga bab hadis. Sebab dalam tabu haji tak ada ulama hadis. Tahu takut leni dia buang dah. Cek siapa yang nak pergi haji tu, cek tengok dalam tu. Hadis berkaitan dengan kelebihan ziarah kubur Nabi. Nabi SAW suruh pergi Madinah, suruh ziarah masjid dia. Bukan kubur dia. Kita hari ni letak masjid nombor 2, kubur nombor 1. Maka boleh pahala tak? Tak ada boleh pahala ziarah masjid. Penuh. Kerana kita letak niat kubur utama, masjid nombor 2, habis. Sedangkan dalam hadis sahih menyebut, la tashuddur rihal illa ila salasati masjid. Siapa yang nak berziarahi masjid ni, janganlah dia bersungguh-sungguh nak berziarah masjid, melainkan 3 masjid ni. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza, melainkan 3 masjid. Apa dia? Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan masjid aku ni. Nabi tak khabar yang sahihnya ziarah kubur aku ni. Ada. Jadi siapa niat pergi haji, pergi Madinah, niat dia bukan nak pergi niat ziarah masjid, tapi niat dia ziarah kubur, maka rosak ziarah dia. Ini kesan hadis dhaif dan juga hadis palsu.
Tapi ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Memang ada hadis tu, tapi hadis tu hadis dhaif. Di samping itu juga Imam Bukhari juga mensyaratkan pada setiap perawi berkenalan mesti dapat sezaman dan guru-guru mereka dapati telah sabit bertemu antara murid dan guru walaupun sekali. Itu dia face to face. Siqah face to face. Itu syaratnya. Mesti kepercayaan dan juga saling bertemu antara keduanya. Kalau tak bertemu, no, dia tak akan ambil hadis itu letak dalam kitab dia. Kalau kita tengok dia orang ni saling mengambil hadis tak? Walaupun sekali. Tak boleh. Dah apa-apa dia tu minum di kedai kopi tiang hari-hari. Walau dia minum kedai sama-sama tapi dah ambil hadis tak boleh. Walau pergi masjid sekali, satu kampung, pergi masjid, pergi kenduri, pergi mana. Tapi tidak diketahui saling mengambil hadis antara satu keduanya. Tak boleh diambil letak sana. Jangan main hadis Imam Bukhari ni. Itu dia. Kedudukan hadis Sahih Bukhari semua diterima oleh ulama dan sahih. Sampai tu Ibnu Hajar kata, aku tidak meriwayatkan hadis dalam, kata Ibnu Hajar, dia bawa kata-kata Imam Bukhari, aku tidak meriwayatkan hadis dalam kitabku ini kecuali hadis sahih belaka. Aku tidak memasukkan hadis dalamnya segala beristikharah pada Allah dengan bersolat 2 rakaat dan aku yakin akan kesahihan hadis tersebut. Itu kata Imam Bukhari. Jadi aku yakin semua hadis yang aku letak dalam ini semua sahih belaka. Dan aku beristikharah dah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sanjungan ulama kepada Imam Bukhari itu tak usah ceritalah. Jadi banyaklah ulama-ulama yang buat sanjungan. Dan di antara sanjungan-sanjungan dia ialah orang-orang ambil kitab dia tu, hadis-hadis dia mensyarah. Artinya buat keterangan lah. Jadi banyaklah kitab-kitab yang mensyarahkan hadis-hadis Bukhari. Macam dikarang oleh Ahmad bin Muhammad Al-Katabi dalam kitab Alamul Muhaddis. Al-Kawakib lah. Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Yang masyhur kita Fathul Al-Bari lah, syarah kitab Sahih Bukhari itu. Ada lagi yang mensyarahkannya, iaitu Mahmud bin Ali, iaitulah Umdatul Qari. Kemudian di dalam berbagai bahasa, ini bahasa Pakistan pun ada, translation, or the meaning of Sahih Bukhari oleh Muhammad Muhsin Khan dalam bahasa Pakistan, dalam bahasa Inggeris. Dan Alhamdulillah negara kita ada berusaha. Di bawah Yayasan Dakwah Islamiyah ni, Yayasan Islam ni, bawah Jabatan Perdana Menteri, dia menterjemahkan kitab Sahih Bukhari, tapi tak habis. Saya sempat mengajar di Kuala Lumpur masa saya baru-baru balik dulu. Kat mana saya mengajar? Masjid Setapak Garden tu. Masjid Taqwa. Itulah saya mula-mula saya mengajar kitab Sahih Bukhari. Tapi tak lama. Saya balik ke kampung. Satu jilid dekat-dekat nak habis. Kalau tidak dekat-dekat masalah tayamum, masa nak masuk tayamum nak habis dah satu jilid. Balik kampung. Tu dia. Kemudian terjemah dalam bahasa Indonesia dan sekarang banyaklah. Banyak dah. Jadi guru-guru dia banyaklah. Guru dia kalau sebut sini pun kita tak kenal lah. Mati belaka dah ni. Anak murid dia. Di antara anak murid-murid beliau ialah siapa? Imam Muslim, Abu Zur'ah, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Nasa'i. Ini dia. Antara anak-anak murid Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari tulis kitab hadis tu ya. Banyak lagi kitab lain dia tulis. Salah satu hak besar tadilah Jami'us Sahih. Yang dikenali akhir zaman ini sebagai Sahih Bukhari. Asal nama kitab betul dia ialah Jami' As-Sahih. Kemudian dia tulis juga buku Qadaya As-Sahabah wa Tabi'in, At-Tarikhul Kabir, Tarikhul Awsat, Adabul Mufrad, Al-Birru Walidain, Af'alul Ibad. Kitab-kitab dia banyak. Dia bukan satu tu, banyak lagi. Tapi ingat, selain pada tu, kitab-kitab hadis yang letak dalam tajuk-tajuk lain macam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad walaupun disusun hadis tu banyak dhaif. Beza lalu. Banyak Adabul Mufrad sehingga ada sahih, ada mufrad dan dhaif. Ada mufrad oleh Albani rahimahullah. Jadi sekarang ni dah nampak masyhur dah Adabul Mufrad. Buku ni penting. Dia panggil untuk dia panggil tazkiyatun nafs, penyucian diri, atau dia panggil untuk pembentukan akhlak, adab-adab yang bagus. Buku ni sangat bagus. Boleh baca, boleh beli dan baca. Mudah-mudah. Hadis dalam tu hadis yang mudah-mudah je, bukan hadis yang perlu fikir-fikir. Hadis masalah buat baik mak bapak, masalah hormat guru, masalah jangan makan dengan tangan kiri, benda-benda gitu. Benda-benda yang harian kita. Itu nama Adabul Mufrad. Itulah maknanya akhlak seseorang individu yang perlu ada buku tu. Tapi beli yang sahih saja. Sebab kalau orang kata yang tak disaring, dicapurlah ke sahih dengan dhaif. Tengok, lain pada sahih, hak lain mesti ada yang dhaif. Itu dia.
Jadi sampai di situ dulu, insya-Allah lepas pada ni kita akan beralih kepada anak murid dia Imam Muslim pula. Imam Muslim ni macam mana, apa, tak ada lah apa ni, kita baca laju-laju je lah. Orang lain itu banyaknya anak murid dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu balik tu, jadi syarahan tu macam mana? Pengumpulan ke? Sekarang ni. Itu adalah syarah paling terbaik. Sebenarnya, kalau orang baca Sahih Bukhari bersama dengan syarah ni, makin bagi banyak ilmu ni, berganda-ganda lagi. Sebab bagusnya kitab Sahih apa nama syarah ni ialah Ibnu Hajar Asqalani ni dia punya apa yang dia bicara tu. Yang pertama sekali dia akan buat penjelasan mengenai nama-nama periwayat hadis tu. Siapa orang ni, di mana dia lahir dan macam mana. Dan yang kedua, dia akan syarah perkata-perkata tu. Hadis tadi perkata innamal a'malu binniyat, niat tu apa dan sebagainya. Lepas tu dia buat perkata-perkata itu. Dan akhir sekali conclusion. Fihi, dia akan sebut tu. Fihi, hadis ni menunjukkan bahawa perlunya niat sebagai penerimaan amal di sisi Allah Taala. Yang kedua, rosaknya niat. Anda kata gini. Yang ketiga, hijrah itu tak ada lagi. Yang keempat, 1, 2, 3, dia panggil kesimpulan akhir. Itulah kitab yang paling baik. Jadi kalau nak beli Sahih Bukhari ni, saya sure beli sekali dengan syarah dia tu. Lagilah kita faham. Itu dia. Mudah. Dah dijual dah sekarang. Tapi dalam bahasa Indonesia lah. Inggeris saya tak tahu. Sama juga. Sama dia terjemah. Sama, dia syarah. Zaman Ibnu Hanbali. Jauh lagi. Taimiyah jauh lagi. Itu apa nama Ibnu Hajar bawah 800 Hijrah bawah. Tak ni Imam Bukhari. Bukhari sesama dengan Imam Ahmad Hanbal. Dia bawah pada Imam Ahmad. Imam Ahmad lahir dulu. Dia kemudian. Tapi dia sesama lah tu. Dia sempat berjumpa dua tu. Maksudnya Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah tak jumpa dia lah. Imam Abu Hanifah tak jumpa. Imam Malik jumpa. Itu macam mana tu? Mana? Macam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i. Baik. Hak tu semua masalah dia, ingat. Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah ni, dia bukan pakar dari sudut kata orang riwayat. Dia tak macam Bukhari. Sebab tu Imam Syafi'i ada musnad Imam Syafi'i, dia ada kitab musnad dia. Musnad Imam Syafi'i. Dia ada musnad, tapi dalam musnad dia banyak hadis dhaif. Sebab dia sendiri pun ngaku, dia sendiri cakap pada Imam Ahmad, kamu lebih tahu tentang ahli riwayat hadis. Kalau anda kata makna ada riwayat dari Basrah ke Kufah sebagai, beritahu aku. Kamu lebih tahu daripada aku. Dia sendiri ngaku bahawa dia tak begitu pakar dalam masalah tu. Dia hanya pakar dari segi apabila hadis tu datang, macam mana nak maksud hadis tu nak. Tu dia panggil fiqh. Dia panggil ilmu fiqh. Ilmu maknanya memahami maksud tu. Dia lagi hebat. Dia hebat dari sudut tu. Maknanya dia hanya terima bahang aja. Ambil bahang, dia ripat dia boleh buat. Tapi daripada mana, macam mana, itu bukan kepakaran dia. Jauh Imam Bukhari ni, jauh sampai 300 tahun. Jumpa tarawih ni, tabi'in tu macam mana? Jauh. Dia tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tak jumpa sahabat. Dia tak jumpa dia, mana jumpa. Macam mana dia kaji tarawih tu? Sekarang ginilah. Okey. Sekarang kita satu zaman, betul tak? Anta tok guru. Ana nak murid anta. Ana tahu tok guru anta tu daripada siapa? Ana tak akan tahu dia daripada orang lain. Ana kena sama anta. Jadi anta yang ceritakan anak ni, dia ni gini. Okey. Lagi siapa lagi yang sezaman, yang seguru dengan anta ni? Anta akan sebutlah. Ada lagi, kita ada 10 orang berguru dengan dia. Jadi dia pergi seorang-seorang. Dia ni berguru, ni pergi. Nak tengok pandangan dia pada guru tu. Kalau nak kata ada 5 kata, dia ni tak bagus untuk guru ni. Mungkin maknanya Atta puji dia. Sebab Atta, katalah mana Atta orang luar. Now, Atta puji dia. Tapi orang yang sekapun dengan dia, semua reject. Bila saat itu baru dia kata, penilaian dia, orang ni tak boleh ambil. Walaupun Atta puji. Mungkin Atta orang kapur lain.
Ni dia sekapung dengan dia 3 orang. Ni sekapung. Macam mana pandangan awak dengan ni? Tak boleh pakai. Dia ni kadang-kadang bagus, kadang tak bagus. Kadang riwayat gini, kadang gini. Jadi sebab itu, untuk nak menilai dia tu siqah, kepercayaan tak percayaan, bukan dia dengar seorang je Imam Bukhari ni. Dia akan cek siapa lagi anak guru dia, berapa ramai lagi yang berguru dia. Kalau 5, kalau anak kata dia mampu pergi, dia akan pergi. Dia akan pergi. Sebab tu yang kata tadi sanak itu berbagai matang yang sama. Tapi anak murid dia bawah tak sampai 5 orang. Menunjukkan bahawa orang ni dipercayai. Kalau nak kata tak je, dia takkan riwayat dalam kitab dia. Nampak kita berat tak apa dia? Kerja Imam Bukhari ni berat tak? Berat. Kita ni ambil baca je. Betul tak? Dia sampai tahap macam tu. Nak mengatakan bahawa ni boleh pakai tak boleh pakai. Bukan saja-saja dia tak nak ambil. Lebih-lebih lagi orang kapung sebab dia bukan asal Basrah, bukan asal Iraq, bukan asal Mekah, bukan asal Mesir. Dia orang Bukhara. Jadi kalau anda kata dia jumpa ambil je, tak ada guna lah. Sebab tu sebelum dia buat kitab, dia kaji dulu kitab-kitab lain. Dia baca dulu. Dia tengok, dia kaji. Tak jadi ni. Sehingga orang komplain. Ni komplain. Nak kitab ni komplain. Dia macam kita lah ambil kitab, kita jumpa tu guru kan. Buku ni tak betul, ni tak betul. Tak betul. Ambil buku orang ni pula, ni tak betul. Tak betul juga. Bagus mana? Akhirnya timbulkan kalau macam ni, buat benda baik kita letak sahih saja. Nampak tak? Zaman tu. Jadi dia gini, mazhab ni timbul ratus tahun lepas pada tu. Kita ni zaman-zaman akhir-akhir ni sibuk bunyi mazhab sebenarnya. Zaman dulu perbincangan pendapat Imam Abu Hanifah itu sebagai pendapat je. Dia tak jadikan sebagai satu pegangan macam tak dapat tidak mesti macam ke soalan rukun agama. Bukan. Kita hari ni nak seorang penangan manusia dibuat macam rukun agama. Kalau tak berpegang seolah tolak rukun. Berat tak namanya tu? Zaman Imam Bukhari, maha guru hadis bersepah dalam dunia ni. Kalau nak ikut pandangan atau mazhab, beribu mazhab. Dalam agama ni, tu maha guru hadis hebat-hebat. Bukan Imam Malik bersebut. Apa imam macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bukan pakar hadis. Dia bukan pakar hadis. Yang pakar hadis Imam Ahmad. Imam Ahmad pakar hadis. Kerana dia pakar hadis lah Imam Bukhari datang menemuinya untuk nak mengesahkan kitab sahih dia. Tidak apa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak diambil untuk buat pengesahan hadis. Tidak saya dengar Imam Syafi'i dikatakan orang yang diambil untuk buat pengesahan hadis. Tak. Walaupun dia pakar bahagian fiqh. Itu dia. Macam Imam Malik. Imam Malik, dia adalah orang yang tak keluar pada bumi Madinah. Dia apa kata, ulama dalam Madinah tu lah. Orang luar datang, dia dengar hadis, dia ambil. Begitulah Imam Malik rahimahullah. Tapi, kita dah bincang sebelum ni kitab Imam Muwatta' tu. Dalam Muwatta' tu, taklah banyak sangat hadis dhaifnya. Sebab, sanak Imam Malik ni adalah sanak yang paling dekat dengan Nabi SAW. Sebab bawa dia, lepas tu takbir, lepas tu anak murid. Lepas tu sahabat, lepas tu Nabi. 4, 5 gitu je. Sebab tu, sanak Imam Malik ni hebat. Sebab tu kitab Muwatta' tu penting. Tapi tidaklah menyeluruh seperti kitab Bukhari. Kitab Muwatta' sendiri pun banyak maknanya hadis dia. Tidak sekomplit. Macam Imam Bukhari ni, orang menjelajah dunia. Sebelum dia tulis kitab dia menjelajah dunia dulu. Jadi banyak dah dia input dalam kepala dia, baru dia buat. Dah kita, hak duduk kampung kita, tak keluar pada kampung. Cakap kita pun hanyalah sekitar kampung kita je lah. Tak lebih pada tu, apa orang kampung kita cakap. Jadi itu je lah. Itulah Imam Malik. Sekadar kampung dia cakap. Macam Bukhari, pergi ke Baghdad, Kufah, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Mesir sana. Habis dunia dia jelajah. Jadi 600,000 hadis dalam kepala dia dikutip. Lepas dia kutip 600,000 tu, baru dia buat Sahih Bukhari. Ertinya dah dapat maklumat yang penuh, baru dia ambil, dia buat penapisan dan sebagainya. Jadi orang yang modal banyak, nega pun sedap. Tak, betul tak? Orang yang modal sikit, nega dia, tara mana sangat. Itulah analoginya gitulah. Itu dia kata kehebatan Imam Bukhari ni.
Jadi itu dia. Jadi kalau nak tahu lagi dia punya tu, beli kitab Sahih Bukhari baca. Tambah-tambah dengan syarah dia tu pula. Tapi syarah tu baca pelan-pelan lah. Tak boleh nak laju-laju. Jangan takut. Kitab ni sangat mudah. Tak payah. Tak payah. Jangan kata, kitab Sahih Bukhari ni nanti kan berat sangat. Memang kalau pergi kota belakang berat lah. Tak ada benda. Itu dia. Jelas, Wallahu a'lam.